Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran yang baru iaitu Sains tahun 5. Hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu pengaratan. Kita akan belajar semua tentang proses pengaratan. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Kita tengok objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan ciri objek yang berkarat. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengitlak bahawa objek yang diperbuat daripada besi berkarat. Yang ketiga, murid-murid akan dapat memerihal cara-cara mencegah pengaratan. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menakul kepentingan mencegah pengaratan. Kita tengok kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan diukur jika murid berjaya menyatakan ciri-ciri objek yang berkarat dan menakul kepentingan mencegah pengaratan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita tengok ciri-ciri pengaratan. Terdapat pelbagai objek yang berkarat di sekeliling kita. Objek yang berkarat mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Di sini ada 3 ciri. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 164. Pengaratan berlaku apabila objek-objek tersebut terdedah kepada udara dan air. So, ciri-ciri pengaratan ataupun ciri-ciri satu objek itu berkarat ialah permukaan menjadi kasar. Kalau kamu tengok, jumpa objek yang berkarat, bila kamu sentuh, bila kamu pegang, kamu akan rasa permukaannya kasar. Yang kedua, objek yang berkarat akan menjadi warna perang kemerah-merahan. Dia ada warna tu, bila kamu pegang, bila kamu tengok, palit tangan kamu akan menjadi warna perang. Dan yang terakhir, apabila sesuatu objek itu berkarat, maka objek itu akan menjadi rapuh. Biasa besi, kita susah nak bagi patah, kan? Kita nak bengkokkan pun susah. Tapi, bila kamu cari, kalau kamu jumpa besi yang berkarat, dia akan jadi rapuh dan mudah untuk kamu nak patahkan besi itu ataupun kamu nak bengkokkan besi itu. Itu ciri-ciri pengaratan. Ada 3 semuanya. Yang pertama, permukaan kasar. Yang kedua, warna perang kemerah-merahan. Dan yang ketiga ialah rapuh. Objek di persekitaran kita diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Ada bahan yang boleh berkarat dan ada juga bahan yang tidak boleh berkarat. Murid-murid boleh ikut situasi yang terdapat dalam buku teks muka surat 166. Boleh baca dan fahami situasi tersebut. Di situ kita dapat lihat semua benda yang diperbuat daripada besi akan berkarat. Tetapi jika benda yang dibuat daripada perak atau emas atau bahan-bahan lain yang bukan logam, bahan atau objek itu tidak akan berkarat. So, kalau kamu tengok bahan daripada getah, plastik, kayu dan sebagainya selain daripada besi tidak akan berkarat. So, objek yang dibuat daripada logam besi sahaja yang boleh
berkarat. Jelas semua? Baik. Sekarang murid-murid tengok buku teks muka surat 170. Okey, kita tengok cara untuk mengelak berlaku pengaratan. Okey, ataupun cara untuk mencegah daripada pengaratan berlaku. Okey, ada 4 semuanya. Yang pertama, mengecat. Mengecat maksudnya kita sapu cat pada besi yang lama. Okey, bila kita sapu cat, cat tu akan melindungi ataupun akan menutupi besi yang kita cat tadi. So, besi tadi tak akan terdedah kepada udara dan air sama ada waktu panas ataupun waktu hujan. Bila dia tak terdedah, maka besi itu tidak akan dan tidak boleh berkarat. Yang kedua, menyapu minyak ataupun grease. Okey. Untuk minyak dan grease ni biasanya kita guna pada bahagian mesin, enjin ataupun bahagian rantai motor. Okay, bahagian-bahagian ni yang sensitif ini kita tak boleh cat. Kita tak boleh buat benda lain kecuali kita hanya boleh sapu minyak ataupun grease. Okay, fungsi minyak dan grease ni masih sama seperti cat tadi. Sebab bahagian-bahagian ni dia perlu bergerak. Kan? So bila dia bergerak, diperlukan minyak dan grease supaya dapat pergerakan yang lancar. So minyak dan grease tadi bila kita letak pada bahagian-bahagian tersebut sama macam cat, dia akan menutupi bahagian yang kita letakkan minyak tadi. Bahagian yang kita letakkan grease tadi. So bahagian yang ada minyak dan grease tak dapat bertindak balas apabila kehadiran air dan udara. So bahagian-bahagian tersebut tidak akan berkarat. Yang ketiga, menyalut dengan bahan tahan karat. Okey, sebagai contoh kalau kamu tengok hanger, penyangkut baju. Okey, penyangkut baju yang besi. Sekarang banyak penyangkut baju daripada plastik kan. Tapi ini penyangkut baju yang besi. Ataupun pagar rumah yang besi yang warna hijau tu. Yang kotak-kotak tu. Okey. Pagar tu dan penyangkut baju dia disalut dengan bahan tahan karat. Itu plastik ataupun getah. Supaya besi tu ditutup. Bila disalut tu maksudnya ditutupi dengan bahan tahan karat tu. So bila besi tu tertutup, dia tak kenalah air, tak kena udara. So proses pengaratan tak boleh berlaku. Dan yang terakhir, proses mencegah pengaratan ialah dengan menyadur dengan logam tahan karat. Nak mudah, kita tengok tin minuman, tin makanan. Okey. Tin kita tu, tin makanan, sardin, apa semua tu. Okey. Tin itu adalah besi yang disadurkan dengan logam tahan karat. Sadur tu maksudnya apa? Sadur tu maksudnya kita masukkan besi ke dalam larutan logam lain yang tahan karat. So larutan ataupun logam tahan karat tadi dia akan menutupi, sama macam menyalut tadi lah. Tapi ni guna logam lah. Dia akan menutupi logam supaya tahan karat. Tak kena dengan air, tak kena dengan udara. So proses pengaratan tidak dapat berlaku. Okey. Tak apa. Jom kita tengok video proses-proses yang dibuat untuk mencegah pengaratan. Jom kita tengok.
Okey, sekarang murid-murid tengok buku teks. Kepentingan pencegahan pengaratan. Okey. Pengaratan ni penting untuk dicegah. Ada 4 perkara. Yang pertama, kenapa kita perlu mencegah pengaratan? Supaya objek tadi kelihatan cantik dan berkilat. Sebab apa? Sebab bila berkarat, kan dia bertukar warna. Jadi warna pirang ke merah-merahan. Kan? So tak cantik. Okay? Permukaan dia pun akan jadi kasar. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, objek yang kita buat untuk mencegah pengaratan daripada berlaku, objek tersebut akan tahan lebih lama dan selamat digunakan. Maksudnya, bila objek tu tak berkarat, objek tu dia akan tahan lama. Sebab bila dia berkarat, dia akan jadi rapuh. Rapuh ni maksudnya senang rosak dan selamat digunakan. Maksudnya pengaratan tadi tak akan menjejaskan kita bila guna objek yang tidak berkarat. Okey, seterusnya menjimatkan kos. Kenapa dia menjimatkan kos? Sebab kalau objek tu dah berkarat dan dah rosak, kita kena keluarkan kos untuk membaik pulih objek tersebut. Ataupun lebih teruk lagi, kalau objek tu dah rosak, tak boleh guna langsung, kita kena keluarkan kos, kita kena beli objek yang baru. Maksudnya kos dia lagi mahal. Jelas? Baik. Dan yang terakhir, kepentingan pencegahan pengaratan ialah dapat mengelakkan penyakit kancing gigi ataupun tetanus. Kancing gigi ni macam mana? Okey. Biasanya, kalau ada benda yang berkarat, lepas tu bila kita pegang dan luka tangan kita ke bahagian-bahagian anggota kita luka, terkena paku berkarat ataupun apa saja bahagian yang berkarat, dia boleh menyebabkan, benda karat tu boleh menyebabkan kita mengalami penyakit kancing gigi. So bahayalah kancing gigi ni. Sebab apa? Sebab mulut kita akan keras. Tak boleh nak buka langsung. Nak makan pun tak boleh. So bahaya. Sebab tu jika bila kamu terkena paku berkarat, luka kan, benda-benda yang luka, kamu terluka kena benda yang berkarat, cepat-cepat pergi ke klinik ataupun hospital untuk dapatkan rawatan. Supaya kalau benda berkarat tu masuk ke dalam luka kita, masuk dalam saluran darah, boleh menyebabkan kita dapat tetanus tu, kancing gigi. Sangat bahaya. Okey, tugasan minggu ni. Seperti biasa, ada 2 tugasan. Tugasan yang pertama, cikgu nak kamu buat nota tajuk pembelajaran kita dalam bentuk peta minda ataupun peta iting. Nota kamu perlu mempunyai perkara-perkara berikut. Yang pertama, ciri-ciri pengaratan. Yang kedua, objek bahan yang berkarat. Yang ketiga, cara mencegah pengaratan. Dan yang keempat, kepentingan pencegahan pengaratan. Maksudnya nota keempat-empat ni kamu buat dalam satu nota, dalam satu muka surat. Gunakan buku sains untuk nota ni dan ambil gambar bila dah selesai. Hantarkan gambar nota kamu tadi dengan menggunakan link yang cikgu sediakan. Dalam arahan, cikgu letak dalam grup WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Jelas, murid? Baik. Tugasan yang kedua, cikgu nak kamu buat latihan asah minda. Rujuk buku teks. Muka surat 175. Sambungan sehingga 176. Sikit saja, ada beberapa soalan saja, tak banyak pun.
Okay. So, cikgu nak kamu salin dan lukis mula gambar semua soalan yang ada tu. Okay. Buat soalan latihan ni dalam buku Sains 2. Bila dah siap, ambil gambar dan hantar bukti tugasan menggunakan link yang cikgu sediakan. Macam tadi ya, cikgu akan letak arahan dalam grup WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. So, gunakan link tu untuk hantar semua tugasan yang dah siap. Okey, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Sebelum cikgu menamatkan ataupun mengakhiri pembelajaran kita, cikgu mohon kerjasama semua untuk mengikuti sesi pembelajaran dan menghantar tugasan-tugasan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.